Dia telah kerat kaki dan juga tangan. Ya Allah, tak boleh brain. Hei, shh. Saya cerita, korang tak ada telinga je. Sebelum tu, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Like and share. Loceng. Jangan lupa. Hello and Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Sebelum tu macam biasa, please hit the button subscribe, like and share dulu. Subscribe. Okay, sebelum tu minta maaf sebab macam lambat sikit kan. Salah, lambat sangat. Ya, sebab minta maaf sebab memang dah nak jadi student. Last time ni memang banyak sikit assessment kan. So minta maaf sekali lagi. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan kes untuk minggu ni. Sebelum tu saya nak cakap, ada sesiapa peminat tak cerita vampire ke cerita Twilight ni ke? Mesti ada kan saya minat gila cerita Twilight. So macam selalu imagine macam vampire ni hidup sebenarnya. So sekarang memang lepas saya baca ni dah tak ragu-ragu, sebenarnya memang hidup sebenarnya. Tapi ini berlaku dekat Jepun. Okey, sebelum tu saya kenalkan siapa dia human vampire yang amat dikenali ini. Dia bernama Tsutomu Miyazaki. Lebih kepada minat kepada anime yang ada pornografi, macam tu. Atau lebih dikenali lagi sebagai The Asian Monster. So Miyazaki ni dilahirkan pada 21 hari bulan 8 1962 dan dia lahir dalam keadaan bayi yang pramatang dan juga cacat. Tangan dia sebelah dalam keadaan cacat lah. Dia ni dilahirkan atas hubungan sumbang mahram antara bapa dia dan juga makcik dia sendiri, iaitu bapa dia ada kakak. So bapak dia dengan kakak buat hubungan tu and then keluar dia. So masa kecil-kecil dia ni, dia sekolah rendah dekat Sukaichi. Dia kerap kali dibuli sebab dia mempunyai sebelah tangan yang cacat. So and then dia telah remaja. So bila dia remaja, dia sekolah menengah dekat Tokyo, Nakano. Asalnya dia memang pandai gila. Cikgu-cikgu dia memang salute dia sebab dia memang pandai. Tapi tiba-tiba satu hari ni result dia drop, menjatuh gila. And dia dia punya cikgu-cikgu macam, kenapa Miyazaki, ada masalah ke? Tak ada, dia terus berhenti. Dia terus berhenti sekolah, tapi dia beralih kepada bidang kemahiran fotografi dekat sekolah tersebut. Dia sebenarnya rapat tau dengan keluarga dia, tapi dia berubah selepas daripada dia ambil kos fotografi tu, dan dia amat rapat dengan atuk dia. Walaupun dia dah pindah sekolah, tapi hubungan dia dengan atuk dia masih lagi rapat gila. Kemudian pada satu hari ni, pada tahun 1988 ni, atuk dia telah mati. Setelah atuk dia mati ni, dia mengalami depression yang melampau sampai perangai dia yang keterlaluan tu berubah. Antaranya adalah dia mula bergaduh dengan kakak dan juga mak dia. Hari-hari dia bergaduh. Satu hari ni pernah terkantoi dia telah intai kakak dia sendiri mandi, and then daripada tu mak dia terus pukul dia melawan balik, dia pukul balik mak dia dan juga kakak dia, dan dia keluar rumah. Sebenarnya benda tu boleh buat bincang, tapi tak, dia memang terus keluar rumah and then dia pindah ke sebuah apartment. So bermulalah aktiviti dia. So dekat sini saya akan ceritakan sebenarnya dia ada 4 orang mangsa dia, and then saya akan ceritakan empat mangsa tersebut, apa yang terjadi kepada mangsa Miyazaki ni, apa kena-mengena dengan human vampire ni sebenarnya. So mangsa pertama adalah berlaku pada tahun yang sama atuk dia meninggal, pada tahun 1988, bernama Marikuno, berusia 4 tahun. Budak ni dia dalam perjalanan balik ke rumah selepas dia main dekat taman, macam budak-budak standard, anak-anak awak kita ke siapa-siapa ke, anak-anak yang berbalik jalan pada rumah. Miyazaki nampak, Miyazaki terus colek sampai budak tu tak sedarkan diri, and then dia rogol. Masa tu dia tak takat gambar, dia tak bunuh lagi, and then dia rogol budak tu. Selepas daripada dia rogol, dia telanjangkan budak tu, and then baru dia takat gambar, and then dia bunuh. Selepas dia bunuh, dia telah kerat tangan dan juga kaki budak tersebut kepada beberapa bahagian. Semazim, iaitu tangan, kaki dan juga kaki kanan dan juga kaki kiri, semuanya telah dipotong. Mayat budak tu dia telah bakar. Abu mayat budak tersebut dia letak ke dalam sebuah sampul surat, and then bertulis investigate proof.
Bones. Dia macam mencabar pihak berkuasa sebenarnya untuk mencari dia. Dia letak dekat mana dia hantar surat tu? Dia hantar surat tu dekat depan rumah Marie Kondo. So selepas daripada tu, tangan dan juga kaki budak tersebut dia telah bawa pulang ke apartmen dia. Sejak daripada tu kecoh lah dekat satu kawasan tu bahawa terdapat kegiatan penculikan dekat kawasan tersebut. So ibu bapa patut lebih berhati-hati pada waktu tu, sepatutnya. Kemudian digemparkan lagi dengan mangsa kedua bernama Masami Yoshizawa, berusia 7 tahun pada tahun yang sama. Kejadian yang sama iaitu dia dalam perjalanan pulang ke rumah selepas main di taman, and then berlaku kegiatan yang sama juga. Dia telah dicekik, dirogol dan juga dibunuh. Badan dia telah dikerat. So polis ni mula macam tak senang duduk, mula aktifkan lagi pencarian, and then Miyazaki stop sekejap dalam 2 bulan 3 bulan macam tu. Dia pandai tahu, dia cari bukan pada waktu yang kemuncak. Yang paling mengagumkan adalah bila mana kegiatan dia ni tak ada saksi. Itu kebijakan dia. And dia beralihlah kepada mangsa yang ketiga bernama Erika Namba, berusia juga lingkungan 7 tahun macam tu. Dia diculik pada tahun yang sama juga, tapi akhir-akhir tahun macam tu. Dia ni dalam perjalanan pulang ke rumah dia, tapi dia tak lalu dekat taman tu, tapi dia lalu dekat kawasan yang jalan lain berhampiran dengan taman tu juga. Pada waktu dia berjalan tu, dia telah ditarik ke dalam kereta oleh Miyazaki, diculik, dibawa ke sebuah park lot. Dekat parking lot ni, dekat dalam sebuah kereta ni, Miyazaki telah memaksa budak ni untuk buka baju sendiri. Sambil budak ni buka baju sendiri, dia telah tangkap gambar budak tersebut. And then bila dia selesai tangkap gambar, macam biasa, dia telah cekik budak tu, and then rogol budak tu sampai mati. Macam biasa juga, dia telah kerat kaki dan juga tangan. Ya Allah, tak boleh brain. Okey, seterusnya adalah mangsa lagi seorang bernama Ayako Namoto, berusia baru sahaja 5 tahun. Dia ni lain sikit trik dia ni. Dia pujuk budak ni. Dia cakap macam mana, pakcik nak tangkap gambar kamu ni sekejap. Jomlah ikut pakcik. Dekat sini macam tak cantik sangat dekat gambar. Jom ikut pakcik. Pakcik ada gula-gula. So budak ni pun dengan yang polosnya terus ikut Miyazaki. Miyazaki telah cekik dan juga bunuh. Miyazaki terus bawa dia ke apartmen Miyazaki sendiri. Dalam tempoh 2 hari tu juga dia telah melakukan kegiatan seksual dekat budak ni tadi selama 2 hari. Kegiatan seksual, astagfirullahaladzim, iaitu dengan menangkap gambar dan juga merakam video yang dia merogol budak tu, and then kind of something like that. Ya Allah. Macam sama, selepas daripada hari kedua tu, hari ketiga dia telah mengerat tangan dan juga kaki budak ni, and then badan dan juga kepala. Badan dia telah tanam dekat sebuah tanah perkuburan. Tangan dengan kaki yang dia simpan selama ni dia buat apa? Kejap lagi saya cerita. So terusnya untuk mangsa yang terakhir, iaitu berlaku pada tahun 1989. So kegiatan dia selama 1988 ni memang bersih, memang tak kantoi, memang tak dapat tangkap langsung. Kemudian pada tahun seterusnya pada bulan 7, namanya tak didedahkan sebab budak ni selamat. Sama juga trik dia, iaitu dia cuba umpan budak ni untuk tangkap gambar. And then bila dia umpan budak ni tangkap gambar, bapak budak ni kebetulan baru keluar daripada kedai, nampak anak dia. Setelah bapak dia tangkap, bapak dia tak telefon polis dulu. Bapak dia terus hentam Miyazaki sampai lunyai. Selepas daripada lunyai itulah bapak dia baru telefon polis. And then polis datang minta Miyazaki punya identity card, dan dia tengok alamat, terus pergi apartmen Miyazaki. Alangkah terkejutnya diorang bila diorang masuk je dekat luar rumah tu, baru nak masuk dekat dalam rumah Miyazaki, busuk yang teramat bilik dia. Dekat sekeliling daripada bilik dia, and then macam ada darah keluar daripada peti ais daripada bilik tersebut. Faham tak? Maksudnya dekat dalam bilik rumah tu ada peti ais, and then macam darah keluar daripada situ. And then bila polis buka je peti ais tu, kaki dan tangan dia letak dekat dalam freezer. Kemudian dia telah ditangkap pada tahun 1989. Kemudian bila ditangkap ni telah berlakulah perbicaraan terhadap dia. Bapa Miyazaki sendiri dia tak nak defend anak dia ataupun bela ataupun upah seorang peguam, sebab bapa dia rasa macam tak patut. And dia macam tak sangka anak dia boleh bertindak kegiatan yang gila keji macam ni sama sekali. Dalam perbicaraan tu telah diceritakan segalanya mengenai mangsa-mangsa ni, dan dia telah menyatakan
bahawa tangan dan juga kaki mangsa yang dia telah kerat tu, dia telah makan daging-daging tersebut dan telah minum darah budak-budak tersebut. Untuk apa? Untuk kepuasan dia sendiri. Sebutan semula ataupun hukuman dia telah ditetapkan. Pada 17 Jun tahun 2008, dia telah digantung di Mahkamah Tinggi Tokyo, Jepun. So this is the end of the human vampire story. Miyazaki ni sebenarnya ada je movie pasal dia ni, tapi dekat YouTube pada tahun 2016, tapi dah dibuang oleh YouTube sendiri, mungkin terlampau censored, yang bertajuk Red Man dan juga A Child Killed, The Story of Tsutomu Miyazaki. Korang boleh search, ada je sebenarnya cerita pasal dia, tapi tak ada dekat dalam YouTube, ada dekat IMDb. Saya pernah search IMDb macam tu kot. So tu je kot kes untuk minggu ni. The Human Vampire Tsutomu Miyazaki tak seindah cerita Twilight sebenarnya. Okay, so dekat sini banyak pengajaran kita boleh dapat sebenarnya. Tak boleh nak salahkan dia kenapa dia bertindak macam tu. Pertama adalah ketika kecil dia sering dibuli, and then menjadi tekanan dekat di situ sampai dia berubah menjadi orang yang orang gila lah macam tu. Dan kedua adalah mak bapak mungkin jaga, tapi dia jenis yang tak nak dengar cakap, berbalik kepada masalah dia sendiri. Dan yang terakhir adalah dia depression selepas daripada atuk dia mati. So atuk dia ni adalah seorang yang sangat rapat dengan dia, dan menjadi masalah lah bila orang yang kita rapat ataupun orang yang kita meluahkan segala-galanya tak ada dekat dengan kita. So berbalik kepada masalah depression juga dekat situ. Itu je kot kes untuk minggu ni. So korang dapat banyak kot pengajaran daripada kisah ni. Macam orang yang jadi jahat ni, dia takkan jadi jahat tanpa sebab. Macam saya cakap, korang lebih lagi banyak pengajaran yang sendiri korang boleh fikir ataupun keluarkan. Kalau korang ada pandangan korang sendiri ataupun pengajaran yang boleh korang kongsikan, macam biasa boleh through komen kat bawah. Semua orang boleh baca. Kalau benda tu baik, boleh mendatangkan faedah, Alhamdulillah boleh dapat pahala. Hashtag komen murni-murni. Dan insyaAllah pada satu masa nanti saya akan buat sesi Q&A. Saya akan jawab segala persoalan kalian. Betul, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah, sebab dah habis kan exam. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kes yang lebih menarik lagi. Kalau korang ada benda yang nak share menarik, korang boleh komen dekat bawah, boleh like, and then saya boleh share ramai-ramai untuk korang. Wahai subscriber yang disayangi sekalian, wahai the new subscribers, especially from TikTok. Tak main TikTok pun. Bukan main-main, tapi terisau mak tak bagi gelik-gelik. Okey, itu je kot. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.